saya ingin jelaskanlah bahawa DAP sendiri sebenarnya apabila ada ahli-ahli yang kadang-kadang setengah ahli ini apabila melakukan satu tindakan ianya tidak mencerminkan pandangan parti. Tidak mencerminkan pandangan parti. Sebab tu DAP seringkali menganjurkan forum ataupun dialog untuk menegur pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli yang kadang-kala mengeluarkan kenyataan ataupun ataupun menyentuh sentimen-sentimen perkauman, terutamanya kaum lain lah. Sebenarnya bagi saya lah, persepsi ni adalah satu persepsi yang didendangkan atau dimainkan oleh UMNO dan juga PAS. Okay? Kalau kita lihat, pertama sekali saya ingin tegaskan bahawa Superman Hugh bukan lagi ahli DAP. Okay? Dan dalam perkara lain juga, sepertinya lah, dalam sebuah parti tidak semua akan mengikut ideologi ataupun apa yang ditentukan oleh parti. Okay? Kita dalam parti sendiri pun ada banyak manusia. Bila banyak manusia, banyak orang, maksudnya banyak ragamnya. Jadi setiap parti yang mana kadang-kadang pandangan yang diberikan oleh ahli tidak mencerminkan pandangan parti itu sendiri. Seperti dalam UMNO juga. Okay? Ada setengah pemimpin yang korupsi atau sebagainya. Bolehkah kita nyatakan bahawa UMNO adalah parti korupsi? Sudah tentu tidak semuanya dalam tu kan. Jadi dalam DAP juga, yang mana contohnya saya ambil petikan isu Jawi, okey, kerana mereka kebanyakannya bukannya orang Melayu, jadi mereka tidak faham mengapa perlunya Jawi. Jadi tugasan kita sepatutnya adalah untuk menerangkan. Yang mana saya sendiri memang jika kita lihat pada awalnya ramai yang menentang dengan isu Jawi ni, tetapi setelah saya ikut YB Teo Nii Ching ketika itu adalah Timbalan Menteri Pendidikan untuk buat program penerangan, yang mana diterangkan bahawa Jawi ni adalah bahasa Melayu juga, tetapi digunakan pada zaman dahulu lah. Maksudnya bahasa Melayu still bahasa Melayu, bukannya bahasa Arab, bukannya kita nak usaha dalam mengislamisasikan rakyat Malaysia, yakni bukan Melayu. Bila kita memberi penerangan, kebanyakannya orang bukan Melayu boleh faham. Jadi mereka diberikan pendedahan, mereka diberikan sesuatu perkara baru yang mereka sendiri tidak faham, jadi sebab tu mereka bersuara. Tetapi kita sendiri sebagai orang Melayu sebenarnya harus memberi penerangan yang baik kepada mereka supaya mereka faham. Dan begitu juga jika disentuh berkenaan dengannya isu hudud ataupun isu yang dibawa oleh PAS dan sebagainya. Jika kita lihat dalam kepimpinan kerajaan PN hari ini, yang mana PAS adalah sebahagian juga daripada kerajaan, yang ada menteri di dalamnya, di manakah hudud sekarang? Okay? Mereka tidak membentangkan. Sebelum ini mereka menyatakan kenapa Pakatan Harapan tidak memberikan ruang untuk RUU 355 dibahaskan. Tetapi kini di mana RUU 355? Tidak dibahaskan walaupun peluang itu tetap ada. Begitu juga dengan isu pemandu mabuk. Okay, sebelum ni mereka menggembar-gemburkan bahawa kenapa isu pemandu mabuk ini tidak diselesaikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sedangkan Anthony Loke pada awal Januari lalu telah menyatakan bahawa sidang parlimen bulan Jun nanti akan dibentangkan satu hukuman terhadap pemandu mabuk. Tetapi hingga kini apabila banyak kes-kes berkenaan dengan pemandu mabuk, parlimen hampir habis sekarang, tapi di mana adakah akta tersebut dibahaskan ataupun dibentangkan di parlimen? Tidak juga. Jadi sebenarnya isu-isu perkauman ini sebenarnya adalah satu persepsi buruk yang cuba ditanamkan oleh pihak UMNO maupun PAS sebenarnya untuk menggagalkan DAP itu sendiri. Kerana apa? Jika kita bayangkan, jika isu perkauman ini tidak dimainkan, isu hudud ini tidak dimainkan, isu apa? Mereka tidak ada isu untuk dimainkan.